Pondok Payuk Ular yang terletak di Kampung Payuk Ular dalam daerah Bunuk Susu, Pasir Mas Kelantan telah diasaskan oleh arwah Haji Wan Mamat, iaitu bapa kepada Haji Wan Abdullah pada 13 September 1984 selaras dengan pembukaan pondok orang tua dan warga emas di kampung berkenaan. Selepas kematian bapanya itu, Haji Wan Abdullah terus mewarisi generasi pondok tersebut sehingga hari ini. Ketika ditemui wartawan CRTV di kediamannya, Haji Wan Abdullah bin Haji Wan Mamat dari Kampung Payuk Ular, Bunuk Susu, Pasir Mas Kelantan berkata, lazimnya kebanyakan pondok di negeri Kelantan terdiri daripada pelajar-pelajar remaja. Namun, bagi Pondok Payuk Ular, pelajar-pelajarnya terdiri daripada golongan dewasa dan warga emas. Katanya sebelum mewarisi pondok berkenaan dari arwah bapanya, beliau adalah seorang pelajar dan juga tenaga pengajar dari Pondok Berangan Tumpat Kelantan pada tahun 1950. Menurut beliau sebagai pelajar pada 11 siang bermula jam 7 pagi hingga 12 malam, di mana pada pukul 10 pagi adalah sekadar minum teh, manakala jam 12 tengah hari pula baru dapat menikmati hidangan. Selepas solat zuhur, kuliah diteruskan seperti biasa sehingga jam 4 petang. Manakala pada sebelah malam iaitu selepas maghrib, Tuan Guru menyambung kembali sebagai tenaga pengajar. Berhenti kerana solat isyak, kemudiannya kuliah diteruskan sehingga jam 9.30 malam. Bermula jam 10 malam, beliau menyambung kuliah tersebut sebagai guru, iaitu tenaga pengajar, sehingga jam 11 malam setiap malam. Itulah rutin hariannya ketika berada di Pondok Kampung Berangan itu. Menurutnya, beliau keluar dari Pondok Berangan untuk menyambung pelajaran di sebuah pondok yang terletak di Pulau Pinang, yang juga salah sebuah sekolah Arab di Pulau Pinang, dikenali Sekolah Arab Al-Masyhur dalam pengajian syarah pada tahun 1964, di mana ketika itu beliau berusia 23 tahun. Setelah tamat belajar di sekolah tersebut, beliau pulang ke Kelantan di salah sebuah sekolah Arab selama 7 bulan. Sekolah ini adalah sebuah sekolah pembiayaan persendirian, bukan di bawah kerajaan negeri. Pada tahun 1970, di bawah kepimpinan kerajaan negeri yang diteraju oleh Menteri Besar Kelantan ketika itu, Datuk Wan Asri Wan Muda, beliau menjadi guru di salah sebuah sekolah Arab. Pada masa yang sama, arwah Datuk Wan Asri amat memerlukan guru agama. Beliau kemudiannya membuat permohonan ke jawatan tersebut dan dalam temuduga berkenaan, beliau berjaya menjawat jawatan sebagai guru terbabit dan sejak itu beliau sebagai guru di Sekolah Arab Karangan Hulu milik Kerajaan Negeri Kelantan selama 3 tahun. Setelah mencurahkan khidmat bakti sebagai guru di sekolah berkenaan selama 3 tahun, beliau mengajar pula di Sekolah Kebangsaan Penggu Pasir Mas Kelantan selama 7 tahun. Selepas itu beliau mengajar di Sekolah Kebangsaan Padang Mandul Tumpat Kelantan selama 7 tahun, diikuti Sekolah Kebangsaan Padang Embun Pasir Mas Kelantan selama 7 tahun. Setelah khidmat baktinya tamat di sekolah berkenaan, Kerajaan Pusat memerlukan seorang guru agama dan beliau ditawarkan sebagai guru agama lalu diminta mengajar di Sekolah Kebangsaan Tinggi Macang Kelantan selama 4 tahun. Selepas berkhidmat di sekolah terbabit, beliau pulang ke kediamannya sekarang untuk menyambung generasi pondok yang diasaskan oleh arwah bapanya itu. Katanya peranan beliau di pondok ini adalah sebagai penyambung warisan arwah bapa dan bertindak sebagai mudir, yakni guru agama. Turut membantu beliau di pondok ini ialah Haji Wan Sanusi. Tambahnya, kebanyakan pelajar di Pondok Payuk Ular sekarang adalah terdiri daripada kalangan orang-orang dewasa meliputi lelaki dan wanita berusia 50 tahun dan ke atas. Paling ramai pelajarnya adalah kaum wanita seramai 20 orang dan 3 lelaki. Menurutnya, di antara mata pelajaran yang beliau ajarkan pada sebelah malam terdiri dari Usuluddin, Tauhid, Fiqh dan Tasawuf. Pada sebelah pagi, lazimnya banyak pelajar dari luar negara seperti dari negara Qatar dengan menekankan aspek bahasa Arab. Ramai yang datang belajar dengan beliau berkait dengan bahasa Arab adalah terdiri daripada kalangan imam. Ditanya kenapa pelajar dari luar negara bertumpu di Pondok Payuk Ular sedangkan banyak lagi pondok lain dan pusat pengajian Islam di negara terbabit, beliau menjelaskan bahawa di sana tiada tenaga pengajar yang benar-benar berpengalaman dan berpengetahuan. Apabila berkomunikasi dengan pelajar luar negara,
beliau terpaksa bertutur dalam bahasa Arab kerana senang difahami. Katanya misalnya perihal tentang Al-Quran diajar di sebelah siang. Biasanya pelajar-pelajarnya terdiri daripada 5 orang pelajar sahaja yang berminat. Setakat ini menurutnya sambutan yang agak luar biasa adalah di sebelah malam kerana pengalaman beliau mengajar di sebelah malam pelajar-pelajarnya mencecah dari 40 hingga 50 orang tetapi dianggap tidak menentu berbanding di siang hari. Kebanyakan pelajarnya sebelum ini datangnya dari Patani Siam. Namun sejak kebelakangan ini beliau mendapati ramai pelajar dari kampung Bunuhan Tumpat Kelantan. Manakala jadual masa ditekankan bermula jam 9 hingga 11 pagi yang meliputi pengajian Al-Quran meliputi pelajar seramai 6 orang. Malah pengajian di Pondok Ular tiada had. Menurutnya, beliau mengalu-alukan jika ada sokongan dari para pelajar khususnya dari kalangan warga emas yang ingin belajar di pondok ini. Apabila membicarakan tentang sumbangan pelajar terhadap Pondok Payu Ular pula, katanya, sesetengah pondok berharap sumbangan daripada pelajar-pelajarnya untuk menampung kos dan bayaran bekalan elektrik ditetapkan sebanyak RM5 seorang, di samping penggunaan bekalan air paip, penggunaan peralatan menulis dan sebagainya. Namun, di Pondok Payu Ular, beliau tidak mengharapkan sebarang sumbangan asalkan pelajar-pelajarnya itu mempunyai niat ikhlas untuk belajar di pondoknya itu sudah memadai. Ini kerana pondoknya itu telah pun memperolehi bantuan daripada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sambungnya, pengajian pondok tidak sebagaimana menuntut di sekolah-sekolah bantuan penuh kerajaan kerana setiap tahun naik atau meningkat dari satu kelas ke kelas yang berikutnya. Pengajian pondok khususnya pengajian kitab amat sukar dan seseorang pelajar dianggap benar-benar lulus yang memerlukan pembelajaran selama 8 tahun. Di Pondok Payu Ular, pelajar-pelajarnya tidak diwajibkan menduduki ujian kecuali dalam bab Al-Quran dan pengajian kitab. Pelajar-pelajar perlu menulis untuk menambahkan lagi pengetahuan tentangnya. Justru sebagai generasi pengasas Pondok Payu Ular, beliau mengalu-alukan hasrat di kalangan orang-orang dewasa dan warga emas khususnya untuk mempelajari bidang agama dan mendalami pengajian Al-Quran dipersilakan ke Pondok Payu Ular dan beliau bersedia berkhidmat untuk itu.